Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama mempelajari ataupun berkongsi berkaitan dengan ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan subjek akidah. Pelajaran yang keempat, iaitu tajuknya ialah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Mungkin familiar lah dengan sifat wajib bagi Rasul ni ada berapa. Dan sifat wajib bagi Rasul ni ada 4. Sebelum tu kita tengok dulu pengertian sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ialah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib ada pada diri para Rasul. Maksudnya sifat-sifat ini, sifat-sifat wajib ini adalah sifat yang mesti ada. Mesti ada dalam diri para Rasul untuk membuktikan kesempurnaan Rasul itu sendiri. Kemudian kita tengok sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 kan. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-sidqu, artinya benar. Yang kedua, al-amanah, jujur. Maksud dia jujur, al-amanah. Yang ketiga, at-tabligh, iaitu menyampaikan. Dan yang keempat adalah al-fatanah, iaitu bijaksana. So, sifat wajib bagi Rasul ada 4 perkara, iaitu 4 sifat, iaitu as-sidqu, al-amanah, at-tabligh, al-fatanah. Ataupun as-sidqu ni juga disebut dengan as-siddiq. Kan ada lagu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Boleh cari lagu-lagu sifat wajib bagi Rasul ni untuk lagi mudah ingatan, ataupun awak ulang je as-sidqu, al-amanah, at-tabligh, al-fatanah. Siddiq artinya benar, al-amanah artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, al-fatanah artinya bijaksana. Ulang banyak-banyak kali. Jangan tunggu sampai dekat jangan tunggu dekat-dekat nak exam baru nak hafal. Hafal daripada sekarang. 4 je kan. 4 perkataan je awak dah boleh ingat sifat wajib bagi Rasul. Seterusnya, hukum mempercayai sifat-sifat wajib bagi Rasul. Umat Islam wajib mempercayai sifat-sifat wajib bagi para Rasul. Hukum dia adalah wajib bagi kita umat Islam untuk mempercayai sifat kesempurnaan bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ini. Maksud wajib dekat sini, kita tak boleh nak kata para Rasul itu penipu ke, tak pandai ke, bodoh ke, kan. Sifat dia, sifat-sifat kesempurnaan dia yang 4 tadi tu, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa yang berlawan daripada sifat tu dipanggil sifat mustahil, yang mungkin kita akan belajar untuk next class. Dan yang kali ni kita belajar berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul, dan kita wajib percaya, beriman bahawasanya sifat wajib bagi Rasul ini, yang 4 ni kita tak boleh kita tak percaya pada sifat-sifat ni. Itu satu perkara yang salah lah, tak boleh lah. Dan kita sebagai umat Islam wajib percaya sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dan para Rasul mestilah mempunyai sifat wajib ini, kerana tugas kerasulan hanya akan sempurna jika Rasul itu mempunyai sifat-sifat tersebut yang telah kita bincangkan tadi. 4 sifat tu. Seterusnya, huraian sifat wajib bagi Rasul. Ada sedikit huraian berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul ni. Yang pertama, kita tengok sifat yang pertama tadi, as-sidqu. Artinya, as-sidqu maksudnya benar. Maksudnya benar. Yang kedua, segala pengakuan, pengkhabaran dan perbuatan Rasul itu benar.
Okey, apa yang dilakukan, apa yang diakui oleh Rasul itu benar, apa yang Rasul itu cakap, khabarkan adalah benar, dan perbuatan setiap para Rasul itu adalah benar. Okey, yang ketiga, para Rasul menyampaikan segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah kesinambungan daripada benarnya para rasul itu, dan dia akan menyampaikan segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, okey, ini adalah dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan sifat as-sidqu, iaitu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, daripada surah An-Najmu ayat 3 dan ayat 4, yang bermaksud, dan dia Rasul itu tidaklah berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Semua yang diperkatakan tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan kemudian yang kelima, dalil nakli, jika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam mengikut hawa nafsu, maka ajaran Islam tidak terpelihara kesuciannya. Okay, jika para Rasul itu menyampaikan apa yang tidak diwahyukan oleh dia, mestilah sesuatu itu akan tidak terpelihara kesuciannya. Tapi apa yang diajarkan kepada kita, macam contohnya kita sekarang ni, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dulu adalah perkara yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Seterusnya, sifat yang kedua adalah sifat al-amanah. Okey, sifat amanah. Amanah ini, okey, kita tengok maksudnya jujur. Okey, amanah maksudnya jujur. Okey, apa lagi keterangan dia? Melakukan sesuatu dan melaksanakan perintah Allah dengan benar dan tepat. Okey, setiap Rasul melakukan sesuatu dan melaksanakan perintah Allah dengan benar dan tepat. Okey, yang ketiga, para Rasul itu maksum, terpelihara daripada melakukan dosa zahir dan batin. Yang keempat, para Rasul akan menyampaikan wahyu seperti mana yang diturunkan oleh Allah dan tidak mengubahnya sesuka hati. Itu sifat amanah para Rasul. Tak adalah dia nak adjust ke, nak ubah apa-apa yang wahyu yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan, itulah yang disampaikan oleh para Rasul kepada umat dia. Okey. Dan dalil dalam Al-Quran menyebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 1 ayat 107, iaitu inni lakum rasulun amin, yang bermaksud sesungguhnya aku ini merupakan rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu. Okey. Dan kemudian seterusnya kita tengok kepada sifat sifat wajib yang seterusnya, iaitu at-tabligh. Okey, at-tabligh maksudnya menyampaikan. Seorang rasul itu adalah menyampaikan. Kan kita dalam takrif rasul itu sendiri dah ada dah. Takrif seorang rasul itu adalah seorang lelaki yang merdeka, yang diturunkan wahyu kepadanya, dan dia ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. So, dalam definisi rasul itu sendiri dah ada at-tabligh. Maksudnya menyampaikan sesuatu yang dia dapat, wahyu daripada Allah, dia sampaikan kepada umat dia. Okey, yang kedua, para rasul menyampaikan dakwah kepada umatnya supaya beriman dengan Allah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah terangkan tadi. Okey, kemudian yang ketiga, rasul-rasul menyampaikan syariah, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa yang diwahyukan kepada mereka. Kemudian yang keempat, para rasul tidak akan menyembunyikan wahyu yang diturunkan kepadanya, kerana jika ada wahyu yang disorok ataupun yang disembunyikan daripada pengetahuan umatnya, maka ajaran agama tidak akan sempurna. Okey, dan yang kelima berkaitan dengan tabligh ini, okey, dalil daripada Al-Quranul Karim daripada surah Al-Maidah ayat 99, okey, yang mana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma 'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, iaitu tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja, dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey. Itu berkaitan dengan at-tabligh. Kemudian kita pindah kepada sifat wajib yang keempat, iaitu al-fatanah. Okey, al-fatanah ni maksudnya, fatanah bermaksud bijaksana. Okey, mustahil bagi seorang rasul itu tidak bersifat dengan sifat bijak. Mustahil bagi rasul itu dungu, bodoh, tidak pandai, tak cerdik. Mustahil bagi para rasul untuk bersifat dengan sifat demikian, kerana sifat wajib bagi mereka adalah bijaksana. Okey, kemudian yang kedua, para rasul mampu memahami perintah Allah dengan betul dan tepat. Dengan kefahaman yang benar, para rasul mampu berhujah dengan penuh berhikmah. Okey. Kemudian yang ketiga, jika para rasul tidak bijaksana dan tidak pandai berhujah, sudah tentu ajaran Islam tidak dapat disampaikan dengan jelas. Okay? Kalau ada satu-satu permasalahan, jika rasul itu tidak pandai menyelesaikan masalah, maka tak ada orang yang akan percaya kepada dakwah mereka. Itu sebabnya kenapa rasul-rasul itu wajib, sifat wajib bagi mereka adalah al-fatanah, ataupun mereka itu seorang yang bijaksana, yang cerdik. Okey. Kemudian dalil daripada ayat Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Daripada surah Al-An'am, firman Allah daripada surah Al-An'am ayat ke-83, yang bermaksud, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami mengangkat darjat sesiapa yang kami mahu, sesungguhnya Tuhan kamu maha bijaksana dan maha mengetahui. Okey. Ini adalah di antara huraian-huraian bagi setiap sifat wajib bagi rasul, yang mana seperti yang tajuk yang kita pelajari hari ini, iaitu sifat wajib bagi rasul. Kita ada siddiq, amanah, as-sidqu, al-amanah, at-tabligh, al-fatanah. Okey. Macam tadi juga awak ulang banyak-banyak kali, insya-Allah awak akan ingat. Okey, dan dalam peperiksaan juga dia akan tanya awak berkaitan dengan biasanya awak kena tahu as-sidqu tu maksud dia apa dalam bahasa Melayu, amanah maksud dia apa. Okey, dia ada soalan suaikan, ada soalan yang berbentuk soalan objektif dan sebagainya. Okey. Untuk sebagai ulang kajilah kita katakan. So, kita cuba jawab soalan ni. Okey, contoh soalan UPKK. Okey, ni contoh soalan dalam soalan berbentuk objektif. Okey. Soalan 1, at-tabligh artinya benar, menyampaikan, bijaksana ataupun amanah. Okey, apa tadi? At-tabligh maksudnya adalah menyampaikan. Okey, menyampaikan. Okey, tanda ba. So, kena ingat betul-betul lah maksud dia. Kalau tak ingat, awak main hentam je, tak tahulah. Nasib baik betul-betul lah. Kalau salah, tak ada markah. Okey, seterusnya. Rasul wajib bersifat dengan al-amanah, al-baladah, al-kitman, al-kazbu. Iaitu, satu je sifat wajib yang ada dalam jawapan dia ni. Iaitu yang alif ni, al-amanah. So, itulah jawapan dia. Sebab tu kena perhatikan betul-betul, kena hafal betul-betul. Seterusnya, manakah sifat wajib bagi Rasul? Sama juga macam tadi. Kita pun perhatikan apa sifat wajib bagi Rasul yang ada dekat sini.
Okey, al-kitman bukan. At-tabligh. Macam betul. Al-baladah, al-kazbu. Okey. So at-tabligh tu bukan macam betul tapi dia memang betul lah jawapan dia. At-tabligh. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Contoh-contoh soalan. Okey, ni soalan padankan ataupun suaikan di antara bahagian alif dan bahagian ba. Okey, contohnya dia kata kat sini as-sidqu al-fatanah. Okey, al-fatanah ni kita suaikan kepada dia punya maksud dia. Okey, ni yang saya cakap tadi, soalan suaikan kan. Okey, so al-fatanah kita tarik ke bijaksana. Allah, maaflah. Okey. Kemudian as-sidqu artinya benar. Okey. So ada lagi ke soalan? So, kita tengok. Okey, senaraikan dua sifat wajib bagi Rasul. Okey. So, kita dah belajar awal tadi. Senaraikan. Okey, ni soalan yang dia tak bagi pilihan jawapan kepada kita. Soalan berbentuk subjektif. So, dia suruh awak senaraikan dua sifat wajib bagi Rasul. Okey, yang mana kita dah hafal tadi. As-sidqu. Okey, as-sidqu. Contohnya. Okey. Ataupun yang kedua jawapan dia al-fatanah. Okey, al-fatanah. Okey, selesai dua soalan. Kalau dia tanya 3, jawab 3 lah. Kalau dia tanya 4, jawab 4 lah. Okey. So, kat sini dia tanya 2 je. So, kita jawab 2 je. As-sidqu al-fatanah. Merupakan sifat wajib bagi Rasul. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh pelajari dalam tajuk kali ini. Semoga dengan video ni dapat membantu anak-anak pelajar untuk lebih, kita kata sebagai bantuan yang tak seberapa daripada saya untuk kita ulang kaji subjek UPKK ni. Semoga ianya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita jumpa di kelas yang lain insya-Allah.